Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya, dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah kesalahan kami serta ampunkanlah segala dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah penolong kami, oleh itu tolonglah kami untuk mencapai kejayaan daripada orang-orang kafir. Amin. Surah Al-Baqarah 286. Wa an Anas radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u isnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ada tiga macam yang akan menghantarkan jenazah ketika dibawa ke kuburan, yaitu keluarganya, hartanya dan amalannya. Dua di antaranya akan kembali, dan satu lagi akan tetap tinggal menyertainya. Keluarga dan hartanya akan kembali, sedangkan amalnya akan tetap setia bersamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sadaqallahu wa rasuluh. Yang berbahagia Tuan Azim Masjid Al-Huda, ahli catatan kuasa, imam bertugas, para jamaah muslimin muslimat, ibu-ibu, bapak, para jamaah yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa taala, didoakan sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dianugerahkan kelapangan hati, ketenangan jiwa, rezeki yang baik, kesihatan yang baik, diterima segala amal ibadah dan diampunkan segala dosa, dan dipertemukan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga. Amin. Sehat tuan-tuan ya? Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi muslimin muslimat, alhamdulillah pagi ini lepas kita solat subuh, kita berzikir dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan akan diterima,
Dan yang paling penting itulah sebahagian daripada usaha-usaha kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan soal bekalan hidup lah, ya. Sebab itu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an pernah berkata, apabila kamu berada pada waktu petang, maka janganlah kamu menunggu pagi untuk beramal. Apabila kamu berada pada waktu pagi, jangan pula kamu menunggu hingga ke petang untuk beramal. Beramallah kamu semasa sihatmu sebelum datang sakit, dan gunakan hidupmu untuk beramal saleh sebelum datang kematianmu. Ya, ini pesanan daripada salah seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi amalan ni, bekalan ni penting tak? Sangat penting, ya. Yang kita amal ibadah ni tuan-tuan sangat penting. Kan ibarat kita hidupkan kat dunia macam kita bercucuk tanam. Ya, dah kita cucuk tanam, mudah-mudahan ada hasilnya untuk kita gunakan. Jadi sama juga dengan kehidupan ni. Sebab itu kenapa amalan ni penting? Sebab yang pertama, inilah peluang yang ada sementara roh masih berada dalam badan kita, ya kan? Bila dah dicabut jam, badan yang bergerak daripada ujung jari sampai ujung kepala kita, tuan-tuan, dah berhenti, fungsinya berhenti. Organ luar dan organ dalamnya berhenti. Organ anggota luar, organ dalam. Salah cakap, ya. Senang jumpa kita undang awak, senang jero kita organ dalam, daripada jantungnya yang paling penting, buah pinggang, paru-paru, dan sebagainya, kan, berhenti dah. Kan, rohnya keluar, badannya tanam. Tapi jangan lupa perhitungannya ada, kan. Yang kedua disebut di sini tarikh akhir yang tidak diketahui. Saya bacakan tadi hadisnya, kan. Siapa yang boleh tahu tarikh mati dia bila? Tak tahu. Nabi kita Muhammad SAW pun tak tahu, kan. Cuma saya pernah sebut, biasanya kena beri perhatian bila kita lahir, tarikhnya, bukan tarikh, harinya. Itu kena hati-hati sikit lah. Sebabkan ni dah suasana musim Maulidur Rasul, kan, musim pula peristiwa berkaitan Maulidur Rasul. Pasti dia akan sebut Nabi lahir hari Isnin, Nabi hijrah hari Isnin, Nabi wafat hari Isnin. Tu sunnah tu. Jadi boleh jadi macam kita pun kena jeling-jeling jugalah. Ya. Lahir hari apa? Hari lahir pun tak ingat. Macam mana ni, kan? Siapa lahir hari Ahad, standby malam ni jangan balik, duzit aja. Besok nak mati. Kan. Wallahu alam, kan. Tapi nak bagi tahunya, inilah peluang yang kita ada. Sebab kita tak tahu bila kita nak dijemput Allah. Boleh jadi dekat keadaan yang baik-baik. Yang baiklah, mudah kita yang baik-baik aja, tengah kat masjid, tengah solat, tengah zikir, kan bagus, kan? Kan, tengah pergi haji, tengah pergi umrah, ya. Tahun ni haji, kita tahu ada beberapa jamaah yang meninggal di tanah suci haram, ya kan? Rezeki dia, betul tak? Rezeki keluarga memanglah sedih, kita faham. Itu sifat manusia. Suami meninggal, isteri sedih, isteri meninggal, suami sedih, betul kan? Betul, ya? Saya tak pernah dengar lah, wah, isterinya meninggal ya? Alhamdulillah meninggal. Payah dengar lelaki macam tu. Lain macam ayatnya, Alhamdulillah marah, kan? Contoh, ya. Suaminya meninggal ya? Suka, aku suka dia meninggal. Ya, perempuan macam ni bukan orang ni, langsung marah macam mana suami tu sampai bercerai sekalipun, bila bekas suami meninggal, dia akan terasa. Sebab minimum pernah hidup bersama. Takkanlah 24 jam suami tu penjahat. Tak. Minimum tetap ada kebaikan buat kita. Betul, ya? Ibu-ibu ada anak tak? Ada, kan? Jadi sekurang-kurangnya daripada suami kita itulah kita dapat zuriat, ada kebaikan.
Kan? Tapi banyak kita jumpa ke rumah tangga langsung tak ada kebaikan, setan punya laki. Nampak? Sedikit pun dia tak nampak kebaikan. Tak lagi itulah, ya. Dan kita nak ingatkan bahawa dunia ini adalah sementara, ya. Sekarang ni lagi mutakhir, dah macam-macam kita dengar. Dengan harapnya lah, itulah, inilah, apa sebagainya. Sebab tu kita tak terfikir pun sebenarnya bagaimana bumi ini akan melalui proses kehancurannya. Wallahualam, kita tak tahu macam mana. Tapi tempiasnya kena kat kita jugalah. Jangan kata tempias tak kena kat kita. Kena. Ya, dulu tuan-tuan kecil-kecil kalau nak dengar gempa bumi jarang dengar. Ada, bukan tak ada. Gunung meletus yang luar biasa jarang kita dengar. Adalah dulu gunung Krakatau dekat Jawa tu kan, yang bila meletus tuan-tuan dikatakan hampir suku dunia ni tuan-tuan terkesan dia punya gegaran dia tu kan dulu. Tapi sekarang ni tuan-tuan, Allah, gempa sana, gempa sini, gempa sini kan, yang berlaku di Turki kan. Tuan-tuan kena ingat, itu Nabi dah pesan tu, gempa bumi tu akan berlaku di 3 penjuru utama, ya, di timur, tengah dan di Asia Barat. Ya, kalau berlaku ni tuan-tuan, maknanya macam ibarat kita belah buah tembikai lah kan, ketuk sana, ketuk sini, ketuk lama-lama dia jadi pecah. Kan? Jadi dunia sementara, manfaatkanlah insya-Allah, ya. Dan kita pasti bahawa ada 2 masa depan yang kita kena perhatikan, iaitu kita nak memilih syurga atau kita nak memilih neraka. Ini kena pilih sendirilah. Ya, kalau nak syurga, ya beramal dengan amalan syurga. Ya, kalau nak neraka, ya terpulang. Tapi kita nasihat jangan. Saya pernah cerita dengan tuan-tuan kan, kita sedih. Ada orang yang menceritakan tentang kalau dia kata Tuhan dah nak letak saya kat neraka, tak apalah saya terima. Relax cakap macam tu. Lepas tu yang paling menjengkelkan dia kata apa? Tak apalah, nanti kalau saya masuk neraka saya jumpalah kawan-kawan saya. La ilaha illallah. Ini kejahilan yang sangat luar biasa. Dia tak pernah dengar kot cerita pasal neraka. Kita pun tak pernah dengar, tak pernah nampak. Tapi minimum lah tuan-tuan, kalau dah nampak api yang paling panas, gunung berapi, lahar dan sebagainya, itu 1/4 berapa daripada azabnya? 1/70 kot daripada azab api neraka. Kok kata tak apa, boleh jumpa kawan-kawan kat neraka? Mumet kan? Kesian kan? Inilah orang kata ciri-ciri hati manusia yang sangat sakit, yang saya pernah sebut dengan tuan-tuan. Jadi mudah-mudahanlah sedikit tazkirah ini memberikan peluang dan ruang kepada kita untuk terus bermuhasabah diri, bersemangat untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, sementara Allah Ta'ala memberikan kepada kita peluang, ya. Amin, ya. Baiklah muslimin muslimat, tetap kita sambung perbincangan kita dalam fiqh munakahat ni tuan-tuan. Kalau catatan saya sesi 19 sinilah, 26 hari bulan 8 2023 yang lepas, cerita pasal orang yang tak boleh dikahwini, ya. Ini hukum syarak ni tuan-tuan. Sebab tu kena mengaji. Saya tak datang sebulan sini tuan-tuan, saya macam-macam saya dengar cerita pasal bab keluarga ni, isu-isu kekeluargaan. Walaupun dah bab perkahwinan, anak-anak kita, adik-adik kita, tuan-tuan perhatikanlah tuan-tuan, kita ada kes di luar sana tuan-tuan. Di luar sana ada seorang lelaki kita suka dengan satu perempuan non-Muslim, saya tak sebutlah bangsa apa, kan. Kemudian ayahnya bagus, jenis mengaji, mak ayahnya macam tuan-tuan lah, mungkin sikit-sikit sibuk macam mana, datang ke masjid, alhamdulillah. Dan kebetulan bila dia datang ke masjid, cerita bab kahwin, matanya melek sikit lah, kan, matanya mendelik sikit kan, teringat dia kan, sikit-sikit dia dengar lah kan. Kebetulan kok ceritanya pasal bab kahwin, dia tahulah sikit-sikit. Jadi bila dia dah tahu anaknya ada mambang non-Muslim, jadi dia tegur,
Kau dah bercinta dengan si Pulana ni, kalau kau betul-betul suka, kau jangan buat maksiat. Itu mak bapaknya bagus tu. Kau kahwin, kau pun dah kerja kan, kau kahwin, kau dah kahwin, lantak kau lah. Bahasa mudahnya gitu. Kan? Tapi budak perempuan ni bukan Islam. Bila bukan Islam, kena convert dulu. Bapaknya cakap elok-elok, maknya cakap elok, bagus. Tahu jawapan budak lelaki tu apa? Dia kata, mesti ke perempuan tu masuk Islam dulu? Mestilah. Anggerap melapu Islam, rak kening. Ya orang kening. Kenapa? Kau Islam dia orang sangka pe, kau orang kawin kau ni. Kan? Tapi dia bukan jauh, aku yang cakap Jawa. Kan? Kau tak, dia Islam, kau tak Islam, macam mana dia nak kahwin kau? Bukankah kat luar negara tu tengok otak dia. Bukankah kat kan ada je yang kahwin Islam dengan non-Muslim. Paling ketara tonton tengoklah dekat India kan, banyak kan, ada tengok, tahu kan, Indonesia, betul. Saya dah jumpa tuan-tuan. Saya cakap ni dengan fakta, bukan cakap kosong. Kan, cakap kosong. Kita pernah jumpa dia nak kahwin. Bila kita siapa walinya bapak, tapi saya tak tahulah bapak saya itu boleh jadi wali kita. Kenapa? Bapak saya non-Muslim, mak saya Muslim. Loh, keperi, nampak tak? Ini sudah berlaku tuan-tuan. Dan akhirnya kes tuan-tuan diputuskan mahkamah wali hakim. Nampak tak tuan-tuan? Tapi budak ni tuan-tuan, ni budak di zaman kita ni tuan-tuan, zaman ni Dajjal dan nak keluar dan. Tapi itulah boleh, pasal dia mungkin tengok, dia baca, sampai dia kata apa? Kena ke perempuan tu masuk Islam? Bapaknya kata mestilah. Kata ada yang tak payah boleh masuk Islam, boleh kahwin campur. Nampak tak? Keywordnya kahwin campur. Kalau Indonesia Pancasila kan. Pernah dengar? Tak pernah dengar? Kena tahu tuan-tuan. Mana tahu nak nikah kat Indonesia ke besok? Contoh. Dah kahwin belum? Dah. Orang Malaysia lah kan. Orang Malaysia lah kan isterinya. Mana tahu nak nikah sekali lagi? Manalah tahu. Kan? Nak kahwin-kahwin lah, tak ada masalah. Tapi dia hukum. Bapaknya, ya Allah, kau macam mana ni? Nasib baiklah manutlah juga budak tu. Dipujuklah budak perempuan tu. Nasib baiklah nak. Nasib baiklah masuk Islam. Alhamdulillah, hidayah lah kan. Alhamdulillah kahwin. Allahu Akbar. Berlaku ni di zaman kita. Dulu kita nampak tak? Baru datang duduk aja. Kau nak kahwinkan aku ya? Ya, duduk sini. Pakcik nak tanya. Kau standby lah rukun nikah, rukun iman, rukun Islam, rukun negara, rukun. Teklip. Saya dah cerita dengan tuan-tuan tak? Yang saya datang satu majlis akad nikah yang bapaknya tanya soalan banyak. Saya dah cerita belum? Belum ya? Memanglah jawapannya mesti belumnya. Start ended lah. Jawapannya belum lah. Tak tahu betul aku cerita ke tak cerita. Aku dah lupa dah. Dia dua je, sama ada betul saya tak cerita atau saya cerita tonton kebetulan maksud tu tak datang kebetulan kan, ataupun saya cerita tonton pun tak ingat. Boleh jadi begitulah. Tapi nak selamat tak ingat lah ya. Tak ingat lah, bujuk hati sikit lah. Aku tokoh tiap-tiap bulan kau orang umur tokoh kapan ni cerita. Ni pun payah juga ya. Ada terjemah sini kan, ada 2-3 orang Jerman kan, terjemah. Ada tak bulan datang kok saja itu. Ada. Kan negeri Selangor ni. Ni cerita betul. Saya datang majlis akad nikah. Datang ke surau, tapi surau solat Jumaat. Saya tak sebut mana. Tak jauh sangat dari sini pun. Bila saya sampai tu, bapaknya datang tu dia jenis pakai macam lah pakcik ni. Datang relax, pakai kopiah, lepas tu pakai kain pelek. Macam pakcik itulah, relax ya. Pakai baju Melayu, kain relax kan, duduk kan. Dah siap semua tu, saya pun dah mukadimah apa semua. Saya tanya, pakcik nak nikahkan sendiri ke? Ya, relax aja. Alhamdulillah, duduk. Semua suasana terapa kau. Pakcik ni hebat lah. Okey, bila dah semua dah baca khutbah semua, okey, pakcik silakan kalau nak jalankan masjid. Saya dah ajar dah semua kan. Tinggal dia jalan kan. Lepas tu dia kata, Ustaz, izin saya nak tanya dengan bakal menantu saya. Silakan. Saya kata gitu. Mungkin dia nak tanya sikit-sikit. Rupanya dia keluarkan satu kertas. Di kertas tu kan, ibarat macam kertas ni kan, A4 dilipat-lipat tu, kecil, masuk dalam kocek dia tu. Dikeluarkan, kocek bawah, dikeluarkan tu. Saya tengok soalan. Masak budak tu pun dah terkejut. Aku pakcik ni
Soalan soalan nak ditanya aku tengok. Saya ingat 10 ada tu. Masak budak ni, aku kata. Ini cerita betul ni. Kan? Lepas tu saya nak tanya dengan pengantin sebelum nak nikah ni, kata dia. Kan? Sudahnya. Soalan pertama tu, sila bacakan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Soalan tu. Ini cerita betul. Budak tu pun confident. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya kata ayat pertama saja dalam surah Al-Fatihah. Saya dah giling dah. Kali kedua mesti budak tu cuak punya lah. Serius lah. Wak Haji imam kalau kahwin dia tanya pun masa tu blanknya. Tu imam tu aku pun belum tentu. Kemudian tahu menantu aku 4 orang Arab. Wasil hadzal ayat. Mampus aku. Kan. Lepas tu dia baca. Saya kata ayat pertama. Dia pun baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya kata ayat pertama. Wah, budak ni dah. Aku bermasak budak ni, aku kata ni. Ayat pertama apa? Bismillah aja. Menantu siapa ni? Betul lah. Kita kan saya dah dapat Bismillahirrahmanirrahim saja. Nampak tak? Sudahnya pakcik tu kata ayat pertama cuma Bismillahirrahmanirrahim. Baguslah pakcik tu kan. Tapi aku cakap ayat lepas tu soalan kedua ketiga tak apa dia dah cakap. Lepas tu dia tak tanya dah. Mungkin dia tahu dah. Baguslah pakcik daripada satu sudut dia dah psikologi sikit. Bagus. Dia dah tanya tapi tak macam tak mengaibkan kan. Dan saya cek-cek rupanya dia AJK surau tersebut. Baguslah. Jadi tuan-tuan kalau dapat AJK masjid sebagai besan, pastikan anak lelaki itu hafal. Dia kalau kena tanya, contoh nak nikahkan anak dengan anak Ustaz Lufi. Masak tu bakat menantunya. Ustaz Lufi ada anak perempuan tak? Standby lah 30 juzuk. Ini cerita betul. Tak apalah pengajarannya kita kena belajar dan tingkatkan ilmu. Itu sajalah. Tingkatkan ilmu. Janganlah sampai teruk sangat melampau jahilnya. Pijak tahi cecak boleh batal wuduk. Giling kepala aku tuan-tuan. Ada dengar cerita ni? Aku tak mau urai panjang, tapi dah batal aku senyum. Ya Allah, kesiannya lah. Kesian. Ilmunya tu teruk sangat. Kalau benda basic macam itu pun tak tahulah kalau kata terlepas. Tapi pada saya tak boleh terima secara akal logik kita ni. Ngaji bukannya ngaji fakir macam sangat, tidak pun. Tapi basic je. Kalau ada wuduk terpijak air cicak boleh batal wuduk, kitab mana kau mengaji? Walah, ini anak muda kita ni, anak muda kita. Viral kat TikTok, orang pergi bantai lagi dalam tu. Astagfirullah. Nampak tak? Itu kita kata mengaji tu. Okey lah ya. Apa? Tuan-tuan jangan usah hati, saya sampai 7 suku je. 7-10 suku. Sebab 7,5 saya kena ada. Sampai 8 je pergi dataran. Dataran lah, Tasik Salam. Kita ada sembang santai, cerita pasal kahwin, anjuran bahagian undang-undang keluarga. Saya dengan Ustaz Hafizuddin nanti. Sekejap je, dia 9 sampai 8-9, 1 jam je. Dekat sebelah yang ada belah Tasik, yang belah yang ada wet world tu, belah sini tu yang dekat I Love Shah Alam ke MBSM, macam itulah. Ada kat sana nanti 7.30 saya kena kat sana. Sebab parking pun susah. Pukul 8 mula, 9 habis. Sembang dengan anak-anak tuan-tuan. Sebab dia orang tak nak pergi masjid, kita yang pergi jumpa dia, sembang. Saya ingatkan juga benda-benda macam ni. Dia sedih kan. Tak payah mesti convert. Jawapannya mesti convert. Kalau tak mana boleh nikah sedangkan dia bukan Islam kan. Ini wajib ya. Sian baik. Okey. Ini tuan-tuan, ini saya dah sebut ya. Ini yang ni saya dah sebut dah sebelum ni. Inilah di antara benda-bendanya perkara orang yang tidak boleh dikahwini ya. Baik. Jadi haram, kita dah sebut secara ringkas, perempuan haram dikahwini, sama juga laki, perempuan haram kahwin laki, laki haram perempuan, kerana ada 2 sebab ya. 3 sebab selama-lamanya. Yang ni haram mu'abbadan abadan. Ingat ya tu. Haram mu'abbadan abadan. Selama-lamanya memang tak boleh kahwin. Kalau nikahnya tidak sah ya. Baik, yang pertama saya dah sebut bab keturunan. Itu dah saya cerita dah kuliah lepas ya. Kalau lupa tak apa tanya balik. Jadi pagi ni haram kerana perkahwinan atau hubungan perkahwinan atau musaharah. Ya, secara ringkas tuan-tuan, tak ada detail sangat pun ya.
Terdapat 4 golongan yang haram dikawini kerana hubungan perkahwinan. Pertama, isteri bapa. Isteri bapa maksudnya siapa tu? Bukan isteri bapa tu, logiknya siapa? Isteri bapa, mak kita. Tapi bukan di situ mak kita. Itu adalah dirujuk kepada isteri bapa, merujuk ibu tiri. Ya, bapa dia kahwin lagi seorang, dapatlah ibu tiri. Ya. Jadi bapa mati, dia nak kahwin dengan mak tiri dia. Boleh tak? Haram. Dia sudah menjadi ibu macam kita lah. Jadi mahram pada kita. Ini disebabkan dia berkahwin dengan bapa kita. Macam itulah. Walaupun lawa ke cun ke tak cun, tak kira lah. Ya kan? Budak lelaki tu umur 30, bapaknya umur 60, kahwin budak perempuan umur 20 tahun. Macam elok kahwin 2 minggu, meninggal bapa dia. Kan? Jadi mak tiri 20 tahun tu lagi cun, lagi muda daripada budak lelaki tu. Dia terkelip-kelip duduk dengan mak dia tiri, satu rumah 2 orang pula tu. Boleh tak? Tak ada masalah, hukumnya mahram, tapi dibimbangi. Kecuali kalau budak lelaki tu dah kahwin, okey lah, ya kan, dia ada isteri, okey lah. Tapi pada saya lah, ya, kalau rasa tak secure, rasa tak selamat, duduklah asing. Itu paling bagus, kan? Memang adabnya begitu. Duduk asing lah, jangan duduk berkepet dengan mak, dengan bapa selama-lamanya. Orang kata tak bercomel lah, tak bercomel lah. Saya dah cerita dengan tuan-tuan kan, kalau boleh duduk asing bila dah kahwin, cari rezeki anak-anak tuan-tuan. Bukan kita halau, jangan niat halau, tak baik tuan-tuan, cakap baik-baik. Mat, kau dah kahwin kan, abah, mak tak ada niat nak halau, tapi belajarlah hidup sebagai suami isteri, hidup sendiri. Susah senang tu dilaluilah, bagi motivasi. Itu yang mematangkan apa kau akan usaha begini, kan? Memang begitu. Ya, bukan niat menghalau, jangan salah faham. Ya, tapi anak-anak sekarang pun alhamdulillah ada faham. Sebab orang perempuan urufnya bila dah kahwin teringin nak duduk sendiri, ya kan? Nak layan suami anak. Jadi kalau kita duduk rumah mertua, kita rasa stres. Lagi-lagi anak perempuan duduk dengan keluarga mertua lelaki, kan, lagi stres dia. Ya kan? Dia bukannya apa, segan nak baring lebih sikit, segan nak baring balik kerja baring lebih kat bilik, segan. Habis mak mertuanya kat dapur yang gudugung-gudegang, betul? Kan? Bila-bila turun tengok bilik kat dapur dah siap makan dah, walaupun masak sardin, masak sardin je, kan? Jangan masak sardin yang banyak-banyak, mahal masak sardin ni je. Tak faham sudah. Kentangnya pun satu belah 4 ya. Belah 6 ke 8 ke, tengoklah. Kan? Itu kan. Jadi kita yang turun dah tengok makanan dah siap. Malu tak dengan mak mertua? Ya malu. Walaupun maknya kata tak apalah nak, mak faham, Ina penat kan. Tapi orang wanita yang jiwa wanita, malu dia bila maknya yang masak. Betul tak? Sifatnya begitu. Ya kan? Kecuali yang jenis tak erti malu. Betul tak? Banyak tak? Japrah. Saya cakap terus terang aja. Banyak kita je bergaduh suami isteri ni pasal isu benda macam ni je. Maknya tak kisah sangat lah, ya kan? Tapi suami terasa balik duduk kat dapur, temankanlah mama. Penat lah, apalah, dah bergaduh. Betul tak? Itu dia akan menimbulkan tu. Dan ada juga ibu-ibu yang akhirnya pun terasa. Banyak kita jumpa bercakap pun. Dia bercakapnya tu bila kantornya macam mana tau. Saya ustaz, saya faham anak saya, menantu saya penat ustaz. Saya tak pernah marah, tak pernah apa pun ustaz. Terpulang pada dia lah. Tapi sepatut-patutnya dia sebagai menantu, kan ada anak laki saya, dia lah kena layan anak saya. Tak layan saya tak apa. Terbuka tak? Terbuka, kita tahu. Bila bergaduh lagi kadang-kadang ibu tu elok dia cakap, saya banyak jumpa dah. Saya kata, dia kata ayat biasa dia, mak tengok kamu berdua ni tak macam bukan menantu lagi, dah macam anak-anak mak sendiri. Mak tak kisah pun kalau mak yang masak itu ini, mak tak pernah pun komplain, tak pernah pun. Sampai macam, tapi dia cakap, nampak dia meluah. Saya dengar je. Iyalah salah saya, menantu tak bagus. Itulah perempuan cili mulut juga, baru tahu. Ada cakap macam itu. Patutnya salah, minta maaf mak, saya bimbing, saya ingatkan saya jadi menantu yang baik. Kan bagus, betul.
Sebab tu orang tua dulu didik anak jadi saya lah jadi tuan-tuan ni bagus. Didik ibu-ibu tu bagus. Pasal tu jadi suami jadi isteri yang bagus. Kalau kita kerja malas, ayat standard apa? Engkau yang anggar malesan, esok anggar kahwin, pocono tempan ni apa? Pasir. Nampak tak? Marah bapak kita. Kau kerja muda-muda malas tak nak kerja, kau kan besok bini kau nak makan apa? Pasir. Kan? Ingatan keras sampai ke jantung, limpa, buah pinggang bergoyang semua tuan-tuan. Masalah apa tuan-tuan? Kesannya hari ini kita kerja kan? Maknya pula kau malas masak ya, kau malas, anak dara malas masak ya. Besok kalau besok kau dah kahwin, laki kau nak makan kat kedai 24 jam makan kedai aja, kau dah jadi apa? Maknya bebel pop 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 pop. Itu akhirnya kita belajar buat lempeng, buat jompot. Makan lempeng tak? Makan juga. Lempeng tu macam mana buatnya? Kan? Terkelip. Ya maknya tu ibu-ibu diajar turun ilmunya. Nampak tak? Kesannya tengok kita pandai buat sarapan untuk suami, untuk anak-anak kita. Pasal maknya bebel dulu. Saya tahulah. Sebab adik-beradik saya ramai, aku tahu. Ucap terima kasih arwah mak ayah. Dan Allah rahmati ampunkan mereka, masukkan dalam syurga. Duk ingat-ingatkan kita tu jadi macam ni. Duk ingatkan anak-anak kita tu yang jadi alhamdulillah. Saya tengok kakak-kakak saya kalau kumpul sekali-sekali jumpa adik-beradik, ya seorang masak ni, seorang masak ni. Ada seorang kakak, ada kakak-kakak saya, tapi kakak saya kadang ada cakap Jawa lah. Kau tekau sekelalan ya, jumput kalau ataupun jumput ya, atau lempengnya ya. Kita cakap gitu aja. Jumput kalau lempengnya ya. Tahulah tu. Mak kakak-kakak saya dia dapat betul-betul menemak saya. Dia kalau bawa tu itu yang kita makan. Mak dulu punya air tangan, jompotnya lempeng dengan sambal. Dia katakan 90% mirip mak yang masak dulu. Bila makan orang gaya kan macam mak masak ya. Mana dia dapat kalau tak rajin daripada maknya yang ajar bebe dulu orang dapur kayu. Betul? Dia macam tu. Contoh ya, kakak saya ada seorang tu, dia pandai buat kek marble tu, kek pelangi tu kan. Terus 99% macam arwah mak saya buat. Saya ingat dulu masa mak saya dah meninggal, mak dah meninggal, bapak ada lagi kan, adalah dalam 4 tahun lebih kurang. Masa 2 tahun terakhir sakit, 2-3 tahun tu kalau raya tu kan, dia sampai pesan tu, okay, kon gawe kek ya. Kek tu faham dah tu, kakak saya akan buat dah tu kek tu tuan-tuan. Memang 90% macam arwah mak buat. Nampak tak? Mana dapat ilmu tu kalau ibunya tak bebel, maknya tak bebel? Betul kan? Jadi tuan-tuan kena tegarlah pada anak-anak dalam soal begini. Takkan nak 24 jam kedai je makannya tuan-tuan, barakahnya kurang. Ya, itulah ya. Okeylah insya-Allah ya. Panjang pula aku punya tuan-tuan. Baru perkataan 1 2 3 4. Dah bunyi pula. Siaplah ya. Tak apalah, kita sama-sama mengaji ya, insya-Allah. Okey, faham ya Ibu Tiri ya? Haram juga mengahwini isteri datuk, nenek tiri. Faham? Kita fikir nenek tiri mesti umur 80. Apa barang atuk sekarang pun luar biasa Syekh. Jangan main-main. Kita 30, bapak kita 60, atuk kita 75, kahwin 20 tahun. Google sekarang, kalau tak percaya type sekarang, atuk kahwin dengan anak dara Cun kan? Dah jodoh kan? Kita tengok atuk pun muka terkelip. Bininya ayunya lah apa? Nikah 3 hari meninggal atuk tu. Cun sangat. Boleh tak kahwin dengan tu? Tak boleh. Tak boleh ya? Sebab dia dah jadi nenek tiri. Nenek tiri uda gitu. Melopong je lah tengok. Okey, mereka diistilahkan sebagai isteri-isteri usul manusia. Mereka haram dikahwini selama-lamanya. Ayatnya Quran. Dalil An-Nisa 22. Yang ada Quran tengok, yang ada dalam info tengok. Ni dalil Quran
Ya, bila Quran ni jangan dibengkengkan. Mesti diterima, tak boleh tidak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan yang telah diperistilakan oleh bapa kamu, kecuali apa yang telah berlaku pada masa lalu, kecuali sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan yang keji dan dibenci oleh Allah, serta menjadi seburuk-buruk jalan yang dilalui dalam perkahwinan. Jelas. Ya, gitu. Okey, habis tu. Okey. Jangan ikut masyarakat jahiliah ya. Masyarakat jahiliah kita dengar kan, orang perempuan kalau bapaknya kahwin 4, yang bungsu, bapak mati yang bungsu tu, warisan bapak anak dia tu anak lelaki, bukan dengan harta je, dengan bini-bini bapak boleh jadi warisan sekali. Nampak? Okey? Itulah jahiliah menceritalah. Okey, kita ni faham insya-Allah tak. Tapi masalahnya minta maaf cakap lah, isu sekarang ni memang dia tak kahwin. Mak tiri itu sebagai masalah dia projek dengan anak tiri, mak tiri dan sebagainya, berzina. Berlaku tak? Berlaku. Akhir zaman ni tuan-tuan, Nabi dah kata dah. Kita takkan pelik lepas ni tuan-tuan, orang berzina ni tuan-tuan. Saya baru ni ceramah di satu sekolah. Saya tak sebut di mana tuan-tuan. Saya sampai tajuknya pasal berkaitan dengan undang-undang. Saya bisik-bisik je tu, Ustaz, budak-budak kita kat sini Ustaz, kecil-kecil dah berkapal-kapalan Ustaz, dah itu dah ini. Aduh. Dan ceramah tu sebut, jangan sampai ada di antara berani-berani nak pegang tangan, cium dan sebagainya. Apa tak? Bila budak dah macam ala-ala Tarzan tu kan. Maknanya ada respon. Kita bimbang. Kita bimbang bro. Sebab tu kita rasa sedih lah bila budak perempuan dalam dewan periksa, tengah periksa pecah air tuban. Benda ni faham air tuban? Wak tahu? Tahu ya? Kalau dah umur cerita air tuban pun tak tahu, nampak no belum kahwin lagi ya. Okey ya. Tapi kalau ibu-ibu tak adalah kau air tuban lagi sekarang kau ibu ya. Tapi kalau Allah nak bagi tak mustahil, betul? Nabi Zakaria kahwin dengan isterinya. Umur apa Zakaria? 30 tahun. Isterinya 20 tahun, selisih 10 tahun. Doa 70 tahun. Kemudian baru dikabul Allah, isterinya mengandung. Mana 70 plus 30 100 tahun baru isterinya mengandung. Isterinya 90 tahun. Jangan main-main. Terkelip. Jadi kalau ibu-ibu setakat umur 55 ni, standby lah. Ada buat buku pink sekarang. Yang 55 lah, yang 75 ni wallahualam. Tapi dekat Indonesia tu ada nenek-nenek tu mengandung. Jamu apa dimakan ni? Heran betul lah guna. Rezeki lah ya. Yang kedua, dapat 2 pun jadilah hari ni tuan-tuan ya. InsyaAllah. Isteri anak, bila habisnya sikit je ni. Isteri anak, ya isteri anak menantu, menantu tak boleh. Isteri cucu pun tak boleh. Mana cucu menantu. Nampak? Sebelah anak laki ke, isteri cucu sebelah anak perempuan ke, begitulah seterusnya. Isteri-isteri furuk yang lain, mereka haram dikahwini kerana sama sekali firman-Nya dalam surah An-Nisa 23, wa halailu abnaikumul ladina min aslabikum, dan haram juga kamu berkahwin dengan isteri-isteri anak kamu sendiri yang berasal daripada benih kamu. Menantu kita mana boleh kahwin, betul? Menantu kita lah. Kan? Kita ada cucu kita kahwin dah, kan tuan-tuan ya? Cucu laki kahwin, dapat menantu cucu perempuan, kita atuk salam tak batal. Gitu. Ya insya-Allah. Bekas isteri anak angkat tidak termasuk dalam firman yang bermaksud yang berasal daripada benih kamu. Orang-orang di zaman jahiliyah mengambil anak angkat ya dengan menjadikannya anak sendiri dan mengharamkan berkahwin dengan bekas isteri anak angkat mereka. Islam telah membatalkan pengambilan anak angkat dan anak angkat dan menghalalkan mereka anak angkat berkahwin dengan bekas isteri anak angkat mereka. Bahasa gini, zaman Nabi dulu sebelum tu, kalau ambil anak angkat terus dibinkan kepada dia, jangan, kita tak boleh kahwin dengan dia, senang kata gitu.
seolah-olah sama taraf dengan anak sendiri. Kalau dia kahwin, anak isteri tu, anak isteri angkat tu, menantu angkat tu, jadi kita macam menantu kita, tak boleh kahwin. Islam datang membatalkan. Ini tidak boleh berlaku, ya. Ini zaman ini, sebab ia bercanggah dengan apa yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan tahu kan? Yang itu kan? Kan? Okey, habis. Okey, yang ini dalil. Dalilnya ada tuan-tuannya dalam surah Al-Ahzab ayat 4 dan surah Al-Ahzab ayat 37. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Dan dia juga tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kamu sendiri. Segala yang kamu dakwa mengenai perkara-perkara tersebut hanyalah perkataan kamu dengan mulut kamu saja. Dan ingatlah Allah menerangkan yang benar dan dialah juga memimpin ke jalan yang betul. Okey, jelas ya. Baik, yang ketiga, ibu mertua. Ni saya tak urai panjang pun faham. Haram, tak boleh. Wa ummahatu nisaikum, dan haram juga dikahwini ibu-ibu isteri kamu. Haram juga kahwin semua nenek, isteri, moyang dan seterusnya. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dia adalah usul bagi isteri. Dia ke atas, mak mertua, nenek mertua, moyang mertua, kan? Saya tak tahulah tuan-tuan sempat dengan hidup dengan mak mertua? Sempat? Ustaz sempat dengan mak mertua? Mak mertua ada lagi? Mak mertua ada lagi? Ustaz, mak mertua lagi? Ustaz, tak ada dah mak mertua, meninggal lah. Okay lah. Dan mana tak sempat lah hidup dengan mak mertua kan? Kalau ada mak mertua tak ada masalah, ya. Kalau nak rasa kena kahwin lagi lah, baru boleh rasa mak mertua tu. Ya. Saya ada mak mertua lagi. Saya ada mak mertua, alhamdulillah, seorang. Ya, kalau ada dua tu, dua lah maksudnya. Okey, tu je lah tu. Jangan gatal-gatal dengan mak mertua pula. Yang cerita glamour saya cerita tu, banyak kali cerita kot, tak ingat. Dia kahwin dengan seorang perempuan janda, lepas kahwin duduk dengan mak mertua. Mak mertuanya pula, yalah, lama-lama duduk terganggu jiwanya. Telefon, dia kata, Ustaz tak nasihat, saya dah nikah dengan alhamdulillah baru lagi, tapi jiwa saya terganggu. Kenapa? Duduk dengan mak mertua. Ya, mak mertua saya janda, ya kan? Tapi Ustaz, mak mertua saya lagi lawa daripada isteri saya. Sudah, aku kata budak ni, ya kan? Dia kalau makan sama dengan mak mertua, dia ada perasaan apa nak cakap ya? Alah, dia macam minat dengan mak mertua, macam itulah. Patutnya dengan mak mertua bukan minat, kita hormat, kita sayang. Ini minat macam nak jadi mambang pula, mana boleh. Tapi dia tak cakap lah kan. Tapi dia macam itulah. So macam mana Ustaz? Dia kata tak boleh, haram. Buangkan perasaan iblis, na'udzubillah. Sayangilah semacam ibu kamu. Macam itulah lebih kurang. Baik phone. Lepas tu dia kata, Ustaz, kalau misal kata kahwin dengan mak mertua tak boleh Ustaz. Ya tak boleh. Mak kamu memang tak ada jalan. Tak ada. Dia kata, memang tak boleh. Haram. Oh ya ke? Kalau isteri saya mati, kurang ajar punya lelaki. Jebon betul lah lelaki macam ni. Kalau isteri saya mati boleh? Mana boleh? Itu mak mertua kamu. Mati ke cerai? Tak boleh. Memang tak ada laluan. Tak ada. Saya cakap gitu. Tapi aku tak cakap macam tu lah. Saya cakap slow je. Tak boleh lah. Dia jadi memang ini. Bagi dia faham. Lepas tu saya tanya, lawa sangat ke mak mertua tu? Lawa Ustaz. Memang tak ada peluang. Tak ada. Yang ada aku. Okey, kesimpulannya apa tu? Kalau budak kurus kahwin, saya cerita. Kurus kahwin kan cerita benda-benda jenis. Saya ceritalah. Jadi kau orang, saudara nak kahwin, kalau agak-agak bakal makwa kita tu, kita tahu maknya balu ke apa ke, pergi tengok maknya dulu. Kalau tengok maknya lagi lawa, sempat lagi ambil maknya, anaknya bagi orang lain lah. Berlaku tak? Berlaku. Tapi nak macam mana? Ujung-ujungnya kan jodoh. Gitu. Okey, contohlah contoh. Okey, dan yang keempat iaitu anak perempuan kepada isteri, anak tiri. Anak tersebut juga diharamkan. Okey, cuma
yang ini disebut kalau selepas bapa tiri berkahwin dengan ibu tiri, dengan sinilah berkahwin dengan seorang perempuan, dia ada anak tapi berlaku persetubuhan. Jadi anak tiri itu jadi mahram muabbadan abada. Selagi tak berlaku persetubuhan, tidak disabitkan sebagai anak tiri yang haram. Dalilnya sangat jelas tuan-tuan. Ini tuan-tuan boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabaikumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum ila akhir ayat. Isteri yang kamu telah campuri dan diharamkan juga kamu berkahwin dengan anak-anak tiri perempuan yang dalam jagaan kamu daripada isteri yang telah kamu campuri setubuhi. Tetapi kalau kamu belum mencampuri isteri kamu dan kamu telah menceraikan mereka, maka tiadalah salah kamu berkahwin dengan anak-anak tiri kamu, ya. Jadi yang ni jelas, walaupun saya tak detail, boleh faham. Berlaku tak dalam masyarakat? Setakat ni saya tak pernah jumpa. Ya, saya jadi pendaftar nikah ni start 2002 di JAIS ni. Setakat ni yang bab ni saya tak pernah jumpa. Maknanya dia nikah satu perempuan, lepas tu bila tengok anak daranya lawa lagi cun, anak dara pun menggatal sama, kemudian dia ceraikan isterinya dengan belum persetubuhan, kemudian dia pun berkahwin dengan anak tirinya. Hukum ada, tapi segi dari segi praktikalnya saya belum pernah jumpa, ya. Tapi itulah kita ambil maklum. Okey tuan-tuan, saya ingat sekat ni dulu untuk kuliah pada pagi ni. Jadi insya-Allah lah kalau rezeki kita tangguh lagi, insya-Allah. Selamat menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan banyaklah berselawat ke atas Nabi, tanda sayang cinta pada Nabi. Mohon maaf salah silap. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.